Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung kelas biologi kita hari ini, iaitu penyiasatan saintifik dalam biologi, subtopik 1.4 dalam buku teks awak muka surat 15 hingga 16. Okay. So hari ini dalam subtopik 1.4 ni saya akan mengajar awak tentang bagaimana kajian dalam biologi dilakukan dan dipersembahkan. Okay, macam mana kita nak tunjuk hasil eksperimen kita dan kita nak analisis eksperimen kita macam mana, apa hasil eksperimen kita. Okay, jadi penyiasatan saintifik melibatkan 8 langkah-langkah, iaitu yang pertama adalah kenal pasti masalah apa yang awak alami. Okey. Katakanlah awak alami awak nak check berapa berapa kenaikan kadar nadi awak sebelum dan selepas melakukan aktiviti kecergasan. Okey, awak nak kenal pasti masalah awak adalah kenapa sebelum bersenam jantung tak berdegup laju, kenapa selepas bersenam berdegup laju. Okey, awak nak kenal pasti masalah tu. Okey, itu masalah awak. Okey, bila ada masalah barulah kita boleh menyatakan hipotesis, membina hipotesis. Tu step yang kedua. Memang logik lah. Contohnya hipotesis awak memang selepas melakukan kecergasan memang akan denyut nadi memang normal. Okey. Sebab darah nak dipam darah dipam oleh jantung ke seluruh badan, seluruh otot awak nak menerima oksigen. Jadi awak memang kata logik lah nak bina nak tinggikan heart rate. Okey, untuk pam semua darah. Okey, masalah awak tadi awak dah dapat kenal pasti. Awak confuse mula-mula. Betul ke lepas bersenam jantung heart rate akan naik? Okey, kadar denyut nadi akan naik. Okey, awak confuse. Macam nak tahu ya? Okey, jadi yang kedua kita bina hipotesis. Okey, memang selepas melakukan aktiviti kecergasan awak kata ya kot agaknya. Okey, hipotesis ni adalah benda yang adalah jangkaan awal. Yang awak belum pasti, belum sure, awak rasa betul kot sebabnya aku pun denyut nadi aku pun naik, denyut nadi dia pun naik. Agaknya memang logik kot. Okey. Kadar denyut nadi akan meningkat selepas melakukan aktiviti kecergasan. Okey. Yang ketiga, mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi bergerak balas. Okey, ni maksudnya kita nak kena tahu apa yang kita kena ubah. Okey, manipulasi ni kita ubah. Okey, katakanlah aku nak check lah kalau aku buat ni, kalau aku buat aktiviti berlari, berapa kadar nadi aku. Kalau aku buat aktiviti berjalan, berapa pula kadar nadi aku. Okay, ataupun awak ubah sesuai masa. Awak manipulate masa. Kalau aku berjalan selama seminit, apa jadi pada kadar nadi? Kalau aku berjalan selama 3 minit, apa pula jadi? Okay, berapa pula kadar nadi? Kalau aku berjalan katakanlah sejam, berapa pula? Itu yang awak manipulate. Katakanlah 5 minit, 10 minit, awak jalan 5 minit, 10 minit, 15 minit. Okey, pastikan masanya sama. Okey, selang 5, 10, 15, 20, 25. Okey, sampai 25 minit. Okey, dan pastikan yang awak nak manipulate tu sekurang-kurangnya 3 dan ke atas. Janganlah masa minit ke-5, masa minit ke-25. 2 je ke? Mesti 3 dan ke atas awak manipulate. Tu syarat. Logik je lah. Okay. Untuk pemboleh ubah manipulasi. Okay. Ada 3. Cantik tak? Tulisan saya. Okay. 3 yang awak manipulate sekurang-kurangnya. Okay. Okey, 3 3 dan ke atas. 5, 10, 15. Bolehlah. Nak cantik lagi lebihkanlah 5, 10, 15, 20. Okey.
Dan pemboleh ubah yang bergerak balas adalah bacaan data yang awak dapat bila awak ubah-ubah data pemboleh ubah bergerak manipulasi tadi. Okay, contohnya pada minit ke-5. Okay. Sepatutnya start dengan kosong. Waktu awak tak lari. Maksudnya minit kosong tak lari. Katakanlah nadi awak 80. Denyut jantung awak 80. Kadar denyutan nadi 80. Okay. Lepas 5 minit lepas 5 minit awak berjalan, dia jadi 90. Okay, lepas 10 minit dia akan jadi 100. Lepas 15 minit jadi 105. Lepas macam itulah contoh. So awak akan nampak ada pattern peningkatan kadar denyut nadi. Okey, bergerak balas ni result daripada apa yang awak manipulasi tadi. Okey. Dan juga awak kena pasti sepatutnya tambahan kat sini pemboleh ubah mala. Okey. Maksudnya kalau katakanlah awak buat eksperimen tu nak 5, 10, 15 minit, awak ubah sesuai minit, jangan pula awak ubah sesuai aktivitinya. Contohnya awak nak tengok masa ke-5 minit awak berjalan. Tiba-tiba masa ke-10 awak berlari pula. Surely tak sama. Okay, awak kena malakan aktiviti awak. Kalau awak nak naik basikal je. Jangan minit ke-5 naik basikal, minit ke-10 awak berjalan, minit ke-15 awak berlari. Of course lah bacaan akan terganggu. Okay, data tu tak accurate jadinya. Okay. Jadi awak kena pasti apa yang awak kena malakan. Kalau buat siang, eksperimen tu buat siang. Okay, jangan buat satu siang, satu malam. Okay, sebab itu akan mempengaruhi kadar denyut nadi awak. Okay. Okay, seterusnya yang keempat adalah rancang dan jalankan penyiasatan. Okay, awak buatlah. Okay, buatlah aktiviti berjalan tu minit ke-5, minit ke-10, minit ke-15. Okay. Next, yang kelima adalah kumpul data. Okay, kumpul data, habis eksperimen, okay, kumpul data. Katakanlah awak buat dalam 10 orang. Okay, 10 orang. Okay, dia dapat apa? Dia dapat apa? Dia dapat apa? Si A dapat apa? B dapat berapa? C dapat berapa? Okay, pada bacaan minit ke-5, minit ke-10, minit ke-15. Berapa? Okay. Keenam, interpretasi data. Interpret. Awak analisis. Kenapa dia punya bacaan ni tinggi sangat kenapa dia ni tak naik-naik kenapa dia ni makan menurun pula okay, awak interpret data, mesti ada analisis. Inilah kita kena lakukan secara penakkulan saintifik, kena tahu teori. Sepatutnya kau ni sepatutnya kalau kita buat aktiviti kecergasan mestilah denyut nadi naik, kenapa kau turun? Kita kena fikirkan sebab-sebab yang berlaku macam tu. Okey. Dan nombor 7 adalah kesimpulan. Okey, daripada 10 orang semua naik. Okey, maka kita boleh buat kesimpulan. Okey, kadar denyut nadi akan naik meningkat selepas melakukan aktiviti kecergasan. Okey. Dan yang terakhir adalah menulis laporan. Okey, kena buat report lah. Ada hitam putihnya. Okey, baru boleh kita persembahkan. Okey. Okay, jadi untuk aktiviti hari ini adalah kita kena melakukan aktiviti 1.1. Okay, saya nak ajar awak membuat penulisan dan penyiasatan saintifik melalui aktiviti 1.1. Okay, iaitu mengesan kesan aktiviti terhadap kadar denyut nadi murid. Okay. Daripada tajuk ni, awak perlu tahu mana satu pemboleh ubah manipulasi, mana satu pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Dalam setiap ayat, katakanlah ayat untuk tajuk, ayat untuk hipotesis, ayat untuk kesimpulan, mesti dimulakan dengan pemboleh ubah manipulasi. Okay, aktiviti ini adalah manipulasi. Dan bergerak balas diikuti dengan bergerak balas di belakangnya. Kadar denyut nadi adalah bergerak balas. Okay, so mesti manipulasi kat depan, bergerak balas di belakang. Okay. Okay, penyataan masalah.
Apakah kesan? Okey, penyataan masalah ni adalah soalan kepada eksperimen tu. Apakah kesan aktiviti cergas terhadap kadar denyutan nadi murid? Okey, untuk dapat markah pastikan ada tanda soal. Ni kena ada. MV kena ada. RV kena ada. RV responding variable. MV manipulated variable ya. Okey, MV ada, RV ada, tanda soal ada. Dapat markah. Okey. Yang kedua, cara tulis hipotesis. Okey, pastikan ada MV. Ada RV. Okey. Sebaik-baiknya MV kat depan lah. Okey, selepas melakukan aktiviti kecergasan, koma, kadar denyut nadi murid bertambah atau meningkat. Okey. Ni kat depan sepatutnya. Awak tulis. Okey, pemboleh ubah, manipulasi aktiviti kecergasan. Apa dia? Lari, jalan, basikal, naik turun tangga. Okey. Okey, kadar denyut nadi murid. Okey. Okey, dimalahkan adalah murid. Jangan pula mak ayahnya. Jangan pula adiknya. Murid lah, murid tingkatan 4. Okey. Ataupun awak malahkan jantina. Murid lelaki tingkatan 4. Okey. Kalau kaji tingkatan 4 je. Jangan campur aduk dengan budak darjah 5. Of course, tak sama denyut nadinya. Okay. Bahan dan radas, jam randik. Kita tak ada bahan kimia dalam ni, eksperimen ni. Okay, prosedur. Okay, hitung denyut nadi murid selama seminit sebelum menjalankan aktiviti. Awak duduk diam-diam. Okay, cara menghitungnya adalah dua jari, iaitu jari telunjuk dan jari tengah ni awak letak dekat awak punya pergelangan tangan. Ataupun di bahagian awak punya leher ada denyut nadi. Leher lah senang cari kan. Senang rasa. 2 je. Jangan sampai 5. Jangan sampai 3. Okey, 2 sahaja. Okey. Apa namanya? Okey, step yang kedua. Denyut nadi dihitung dengan meletakkan 2 jari. Okey, 2 jari ni ya. Okey. Murid melakukan aktiviti cergas selama 3 minit. Okey, dalam eksperimen ni saya nak awak buat apa? Saya nak awak buat unjuk ketampi je lah. Senang kan? Okey, ke nak berlari setempat? Okey, berlari setempat lah, senang. Okey, berlari setempat. Okey, pastikan awak buat 3 minit. Set jam 3 minit. Tak ada jam randik, jam tangan tu 3 minit. Tak pun handphone awak 3 minit. Okey, 3 minit tau. Ini adalah apa? Ni apa ni 3 minit ni? Kena pasti dia pun boleh ubah apa. Okey. Nombor 4. Selepas aktiviti cergas dijalankan, hitung denyut nadi selama seminit. Okey, maksudnya awak letak kat jari awak ni kat pergelangan tangan, kat leher awak tu selama seminit. Kira berapa denyut nadi awak. Tadi yang sebelum tadi pun kira seminit. Oh, seminit ada 60. Okey, lepas melakukan aktiviti kecergasan, seminit jadi 180. Tulislah. Okey. Rekodkan keputusan dalam jadual berikut. Okey, next page iaitu surat 16. Ni dia. Okey. Murid. Kadar denyut nadi per minit. Mesti ada unit. Tak ada unit ni, salah. Okay. Sebelum kecergasan, katakanlah 60. Okay, selepas aktiviti kecergasan, 170. Katakanlah. Contoh. Okay, contoh ya. Okay, tulis kat situ. Okay, saya nak awak kumpulkan data 5 orang. Awak WhatsApp lah kawan awak tu berapa bacaan dia orang nanti Okay, boleh. 5 orang yang sama jantina. Tahu, sama jantina. Okay. Okay, jadi awak jawab soalan perbincangan. Nyatakan hubungan. Okay, bila hubungan ni ingat balik, cara jawabnya adalah semakin-semakin tu lah. Ataupun sama ada 2 lah. Hubungan ni macam seolah-olah hipotesis. Okay. Hubungan, cara jawab pertama adalah semakin ni, apa jadi semakin?
Semakin ini, maka semakin ini. Itu cara jawab pertama. Yang kedua, awak terus direct tengok balik awak punya hipotesis tadi, iaitu kadar denyut nadi murid meningkat selepas aktiviti kecergasan. Okey, jadi awak jawablah kat sini. Betul tak meningkat ke tak? Hubungan antara denyut nadi dengan aktiviti cergas tu meningkat ke tak? Okey. Menurun ke? Okey. Terangkan mengapa. Yang ni saya dah cakap daripada awal-awal tadi dah. Awak kena detect kat mana jawapannya. Okey, yang ni kesimpulan. Ni laporan. Okey, cara nak menulis laporan ni yang saya nak ajar. Yang ni tulis hipotesis ni diterima ke tidak. Sorry. Untuk kesimpulan ni, hipotesis terima ke tak? Lepas tu titik, lepas tu jawab. Salin balik hipotesis tu apa. Jangan tulis hipotesis diterima, ya diterima. Tak nak macam tu, ya diterima, terimanya apa? Salin balik hipotesisnya apa. Faham? Okay, next, laporan lengkap. Okay, laporan. Inilah senarai checklist yang kena ada. Okay, yang pertama kena ada tujuan, penyataan masalah. Penyataan masalah mesti ada tanda soal. Lepas tu tujuannya apa? Tujuan adalah menjawab kepada penyataan masalah. Okey. Seterusnya sampinglah. Seterusnya pemboleh ubah, malah, manipulasi, bergerak balas. Okey. Kenal pasti siapa malah, siapa manipulasi, siapa bergerak balas. Okey. Senarai radas nambahan. Lukisan rajah radas. Dalam tak ada radas, awak lukislah pergelangan tangan tadi. Okey. Prosedur yang lengkap. Okey, untuk prosedur ni saya nak awak ubah kepada ayat pasif. Pasif ya. Maksud pasif tu apa? Contoh prosedur pertama. Denyutan nadi murid dihitung. Ada perkataan dihitung selama seminit. Okey, di. Awak ubah semua prosedur awak tu 1 2 3 4 5. Semua dalam ayat pasif ya. Okey, langkah berjaga-jaga mesti ada sebab dalam jadual pemarkahan ada. Apa langkah berjaga-jaga awak? Okey. Apa-apa cuba create, fikir sendiri. Untuk memastikan langkah berjaga-jaga ni adalah untuk memastikan bahawa data yang awak dapat tu accurate. Apa awak rasa? Apa awak fikir? Langkah berjaga-jaga awak. Okey. Kalau awak nak naik turun tangga, apa? Kalau awak nak berjogging, ada apa? Lari setempat, apa langkah berjaga-jaga awak yang awak buat? Tulislah. Pakai kasut ke apa? Okey, keputusan. Okey, keputusan ni jadual lah. Dalam eksperimen jadual. 5 orang ya. Okey, perbincangan awak jawab, kesimpulan. Boleh? Okey, saya nak buat eksperimen ni dan terus buat reportnya. Okey, boleh? Jangan tipu, jangan mengelak. Awak buat aktiviti ni. Betul? Betul-betul tau. Kira betul-betul. Buat lari setempat 3 minit betul-betul. Tulis report betul-betul. Jangan tiru. Okey, awak dah form 4 dah. Takkan benda nak tiru. Okey, boleh? Okey, selamat melakukan tugasan ni. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya dekat grup. Okey.